A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nas'aluka biha sihhatan bittaqwa wa tula umrin bihusnil amal wa rizqan wasi'an mubarakan fih wa la tu'adzibuna alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan tak jumpa dah. Dia lama tak jumpa, dia nak ambil lajak tu dia. Dia lambat sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sambung ayat yang ke-106. 106 pada ayat yang ke-105 dan 104. Kita berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Mereka sengaja tidak beradab dengan Nabi SAW, memanggil Nabi dengan nama-nama yang dengan tujuan yang tidak baik. Maka dalam ayat yang ke-106 ini masih lagi nak bercerita berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Mereka ni bukan tujuan lain. Tujuan mereka adalah hasad dengki kepada Nabi SAW dan juga kepada umat Islam. Maka dalam ayat-ayat yang kita akan baca ni, Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung nak bagi tahu kepada kita kena hadar. Apa makna hadar? Waspada kepada orang-orang yang kafir ini. Karena mereka ni bukan sahaja melakukan sesuatu itu tanpa sebab. Dia ada tujuan dan ada agenda dia. Maka dalam ayat-ayat yang kita akan masuk nanti, insya-Allah akan diceritakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa saja ayat keterangan yang kami mansuhkan, kami batalkan atau kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka dalam ayat ini nak cerita satu benda yang sangat penting bagi orang yang nak mempelajari Al-Quran. Maka Imam Sayuti dia meletakkan ilmu ini di antara 80 cabang ilmu yang perlu dikuasai untuk orang yang nak menafsirkan Al-Quran. Macam kita ambil tahu saja. Dan orang yang tak mempunyai ilmu ini, kata Imam Sayuti, dia tidak akan mencapai martabat mujtahid. Ilmu apa? Ilmu nasakh mansukh. Nasakh mansukh ni makna ilmu yang berkaitan yang ada dalam Quran. Sebelum ini hukum dia macam lain, kemudian Allah ganti dengan hukum lain yang semisal atau yang lebih baik. Maka dalam ayat ini satu dalil yang menyatakan bahawa berlaku nasikh dan mansukh di dalam syariat Islam. Kenapa? Apabila datangnya Nabi Muhammad SAW membawa syariat baru, maka terbatallah syariat-syariat yang terdahulu daripada nabi-nabi yang terdahulu. Bila mai Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa, terbatallah syariat-syariat yang terdahulu. Maka berlaku nasikh dan mansukh ini. Hukumnya adalah berlaku ittifaq ulama salaf dan khalaf, melainkan ada beberapa orang saja yang dia kata bab nasikh mansukh ni tak berlaku dalam syariat. Ulama berdalilkan dengan dalil yang banyak. Contohnya
Bila zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam dua beradik boleh kahwin, maka bila mai kepada syariat kita boleh tak? Tak boleh. Maka berlaku nasikh mansukh. Mai zaman Nabi Yaqub, maka boleh kahwin, seorang lelaki boleh ambil dua beradik sebagai isteri dia, ambil kakak, ambil adik, boleh. Zaman kita syariat kita boleh tak? Mai syariat kita tak boleh. Bila dah ambil kakak, adik tak boleh. Ambil adik, kakak tak boleh. Ambil anak menakan, mak menakan tak boleh. Tak boleh orang yang sama dalam satu nasab. Maka berlaku. Itulah antara hujah-hujah ulama salaf dan khalaf yang menyatakan berlaku nasakh dan mansukh ini dalam syariat. Banyak lagi benda-benda yang kita akan tengok sepintas lalu. Tuan-tuan muslimun muslimat, kalau nak bincang panjang bab nasikh mansukh ni, dia ada satu ilmu dalam ulum Quran, kena mengaji pula bab tu. Jadi kita ni orang-orang yang kita awam ni sekadar ambil tahu sajalah. Nasakh, apa makna nasakh? Nasakh ni mana dia boleh guna mana al-izalah. Mana izalah ni hilang, bagi hilang. Ataupun an-naqlu, naqal. Kita ambil. Ataupun naqlu ni salin. Yang kita ambil buku kitab apa-apa, kita tulis di buku kosong, dia panggil salin. Nasakh juga. Izalah, menghilangkan. Contoh kita ambil kertas, rendam dalam air, hilang semua tulisan semua, izalah. Itu di segi bahasa. Tapi maksud yang kedua adalah ibtal wal izalah. Ibtal ni membatalkan, dan inilah yang nak dimaksudkan dalam ayat ni. Nak membatalkan hukum yang sedia ada dan diganti dengan hukum yang baru ataupun sepadan dengannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, raf'ul hukmi asy-syar'i bi tariqi syar'i mutarakhin anhu. Makna menggantikan sesuatu hukum syarak dengan dalil syarak secara berperingkat-peringkat. Itu yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan nasikh dan mansukh ini hanya berlaku pada zaman Nabi. Sebab yang boleh nasikh mansukh ni hanya Quran ataupun hadis. Selepas wafatnya Nabi tak berlaku. Kalau ada orang dakwah berlaku, tak betul. Dia sampai zaman Nabi, wafat Nabi, maka tak berlaku lagi. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi SAW proses pembinaan syariat undang-undang tu berlaku, proses dia berlaku. Ada benda yang ketat dilonggarkan, ada yang longgar diketatkan. Itu semua berlaku. Dan ada yang sama. Contohnya, kita semayang awal-awal dulu zaman Nabi, semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Lepas tu tukar pusing, semayang ke Kaabah Baitullah Al-Haram. Jadi benda tu berlaku nasikh mansukh, daripada kiblat ke Baitul Maqdis kepada Baitullah. Yang kawan-kawan kita ada yang dah pergi Mekah, situlah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manansakh min ayatin aw nunsiha, apa saja ayat keterangan yang kami mansuhkan, kami batalkan, aw nunsiha ataupun kami tinggalkan, kami datangkan, na'ti bi khairi minha, ganti dengan lebih baik daripadanya, aw misliha atau seumpama dengannya. Mana Allah gantikan dengan lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih banyak, yang lebih ganjarannya, di segi ganjarannya Allah ganti balik. Contoh macam mana? Yang Allah gantikan pahala yang lebih banyak. Kalau benda tu sangat berat, kita nak buat, Allah gandakan pahala sebab benda tu payah nak buat. Contohnya arak. Mula awal-awal dulu boleh, tak ada masalah apa, sebab jadikan rezeki yang hasanan. Dalam Quran kata ada 4 peringkat pengharaman arak. Mula tak apa, lepas tu jangan minum arak, lepas tu jangan dekati dia sebab dia ada risun najis, kemudian batal terus semua. Jangan kamu semayang, ketika kamu semayang arak, ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Itu termasuk dalam bab nasikh mansukh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sebab apa ayat ni turun?
Ni kita kena tahu setiap ayat tu ada sebab nuzul dia. Sebab nuzul dia, dia orang musyrikin, dia tengok Nabi Muhammad SAW melakukan satu benda yang Nabi perintah, kemudian mula Nabi perintah, kemudian Nabi tegah ada benda, kemudian dia pun kata, apa benda dengan Muhammad ni? Saat dia suruh buat, saat dia larang, kemudian dia suruh buat. Bila duk larang buat ni menunjukkan bahawa Al-Quran ini bukan daripada Allah, dari Muhammad sendirilah. Dia ikut apa yang dia nak. Maka Allah nak balas balik, maka Allah turunkan ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang ada dalam Quran itu bukanlah ciptaan Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya dia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, salah satunya adalah dalil ayat ni. Yang kedua dalilnya adalah dalil dalam surah An-Nahli. An-Nahli, wa idza baddalna al-ayah maka al-ayah, bila kami ganti satu ayat dengan tempat ayat yang lain. Panjanglah ayat dia. Itu dua dalil yang menunjukkan berlaku. Allah nak rad balik, menolak balik pandangan atau sangkaan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang mana kata Quran itu datangnya daripada Nabi Muhammad, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nasah ni dia berlaku ganti benda yang ringan, ringan kepada benda yang berat, kepada benda yang mudah. Kemudian ganti pula benda yang sama, macam berganti kiblat tadi. Kemudian ganti pula benda yang susah kepada benda yang susah, yang ringan kepada benda susah, sebab mengharapkan ganjaran yang lebih. Contoh yang ringan kepada yang susah apa dia? Puasa. Puasa. Daripada puasa Ashura sehari, ganti kepada puasa Ramadan sebulan, dia agak berat. Maka ganti yang ringan kepada yang berat. Yang berat itu mendapat ganjaran yang lebih, pahala yang lebih, sebab kita puasa sebulan. Kemudian lapang daripada pagi sampai ke petang. Itu contoh-contoh yang berlaku nasikh dan mansukh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang Yahudi pertikai Allah turunkan ayat ini. Dan nasikh dan mansukh ini hanya berlaku dalam benda yang perintah dan larang, halal haram. Dia tak berlaku dalam contoh cerita-cerita, dia tak berlaku nasikh mansukh ini. Dia hanya berlaku yang berkaitan dengan halal dan haram, perintah dan larang. Itu saja. Dan di antara contoh yang banyak adalah contoh arak tadilah. Mula turunnya ayat, wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Daripada pokok nakhil, pokok nakhil, buah kurma, dan ainab, buah anggur, jadikanlah dia sebagai benda yang memabukkan, sakaran, warizkan hasanah, rezeki yang baik. Itu awal permulaan Islam, boleh lagi minum. Ada sahabat-sahabat minum pagi, semua sahabat-sahabat lain mai sama-sama minum. Kemudian turun pula ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir. Katakanlah bahawa arak itu dan judi itu adalah terdapat padanya dosa besar. Masa tu sahabat duk minum lagi. Sahabat minum. Kemudian mai turun pula ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan minum arak ketika kamu dekati salat, ketika kamu minum benda-benda yang memabukkan. Cerita dia, seorang sahabat, apa nama? Utbah, bukan Utbah, Aitab ataupun Utbah, kalau tak silap. Dia panggil kawan-kawan sahabat-sahabat lain mai minum dan makan sama-sama dan sediakan arak. Dalam majlis itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia Sa'ad pun minum sekali. Bila minum mabuk semua. Bila mabuk-mabuk terkeluarlah, ada yang kata baik, ada yang kata benda-benda yang tak baik.
Kemudian mereka ni daripada Ansar, Muhajirin, mereka kata kepada Ansar. Bila kata ada seorang yang daripada kabilah lain dengar, kemudian waktu tu Sa'ad ni dia panggang kepala unta makan. Bila dengar dicela macam tu, dia ambil tulang rahang unta tu, dia katok kepala Sa'ad. Sa'ad rasa sedih. Bila rasa sedih, pergi mengadu kepada Nabi SAW, maka turun ya ayat yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Lalu Saidina Umar pun kata, mulai daripada hari ini kita kena tinggalkan benda ni, sebab dia dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 kali turun ayat mengharamkan arak. Nah, dia berlaku peringkat-peringkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, jadi kalau kita belajar Quran ni, kena tahu asbabun nuzul. Sedaplah satu-satu kisah. Jadi dalam nasikh dan mansukh ni dia ada berlaku beberapa jenis. Antaranya dia menasahkan bacaan dan hukum sekaligus. Hukum tak ada, bacaan pun tak ada. Tak ada dalam Quran. Apa dia? Berkaitan dengan menyusu bayi. Dulu pada awal Islam, kena untuk menasabkan bayi itu menjadi anak susuan, dia 10 kali susu, 10 kali. Kemudian akhirnya jadi 5 kali susu. Baru jadi anak susuan. Dia tak ada dalam Quran, tapi hukum dia daripada 10 kekal menjadi 5. Tilawah dia tak ada, hukum dia tak ada. Hukum yang 10, yang 5 ada. Itu satu. Dia hapuskan bacaan dan hapuskan hukum yang 10 tadi, kekal hanya 5. Itu satu. Bab ibu susuan. Lah ni lagi sakan ibu susuan. Isu dia ambil susu orang perempuan pam, kemudian simpan di dalam bank. Apa hukum dia? Kalau ikut Dr. Wabah Zuhaili, dia tak bagi sebab dia takut bercampur dengan nasab, kita tak tahu yang mana. Sebab tu kena hati-hati. Kemudian berlaku pula perbahasan orang perempuan yang tak kahwin, kemudian dia makan ubat, ada hormon, boleh buat keluarkan susu, adakah dikira sebagai anak susuan? Itu semua bincang dalam bab fiqh. Kemudian dalam bab susuan ni nak kira macam mana, umur dia berapa, tu dia ambil kira. Adakah lebih pada 2 tahun dikira? Dia kena mesti sebelum 2 tahun. Atas pada tu tak dikira sebagai anak susuan. Hati-hati orang yang ambil anak angkat. Kena tengok di situ. Jadi kalau mana setakat 2 tahun ya, lepas pada tu tak boleh. Jangan tanya pula orang tua macam mana, tak usah tanya, ambil tahu lah 2 tahun tu cukup lah. Berkaitan dengan ibu susuan. Kemudian berapa kali makan? Mazhab kita 5 kali, Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab ada 3 kali, ada mazhab ada 4 kali. Yang setengah ulama dia ambil yang 3 kali itu sebab apa? Dia ihtiyat, dia kata hati-hati sebab dia takut bercampur dengan nasab. Dia kata 3 kali cukup. Tapi kalau dalam mazhab kita 5 kali. 5 kali kenyang tu pula kena tengok pula cara budak tu minum macam mana. Dia ada kaedah dia, yang tu kena ngaji dalam fiqh. Tanya ustaz yang mengajar fiqh, tanya dia kalau masuk bab tu lah. Itu yang pertama, menasahkan hukum, menasahkan bacaan dia. Yang kedua, dia menasahkan hukum tapi bacaan tu masih ada dalam Quran. Yang berkaitan dengan ayat iddah. Iddah orang perempuan. Boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, ayat 240 dan 234. Dua-dua ni yang berkaitan dengan bab iddah. Mula-mula iddah orang perempuan ni bila kematian suami
haul. Malah haul ni 1 tahun. Lama tak? Lama 1 tahun. Kemudian turun ayat meringankan jadi 4 bulan 10 hari. Ringan tak? Ringan. Mana dia yang susah tadi diringankan. Daripada setahun cukup 4 bulan 10 hari. Itu makna kata dia menghapuskan hukum, dia mengekalkan tilawah. Dua-dua ayat yang berkaitan dengan aidah tu masih kekal dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh tengok 240 dengan 234. Kemudian yang ketiga, menasahkan tilawah. Buang tilawah, batalkan tilawah, hukum dia kekal. Ayat tak ada, tapi hukum masih ada. Apa dia? Berkaitan dengan zina. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattata. Orang perempuan, orang lelaki yang dah berkahwin melakukan zina keduanya, maka hukumnya adalah dia rejam sama sekali, rejam sampai mati. Dalam ayat Quran memang tak ada, tapi hukum dia ada. Itu yang berkaitan dengan 3 benda, 3 cara berlaku nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Mana berlaku? Jadi dulu ni mana bab zina, orang yang dah belum kahwin zina kurung dalam rumah. Bila lepas daripada tu turun ayat, maka orang yang belum berkahwin melakukan zina disebat 100 kali rotan. Dulu kurung dalam rumah, ringan, pi jadi susah, pi jadi payah sikit. Kemudian banyak tak ayat-ayat yang nasikh dan mansukh dalam Quran ni? Tak banyak. Ada ulama kata, Imam Sayyuti kata 20 saja. Ada ulama kata 7, ada yang kata 4, ada yang kata 42, ada yang kata 100 lebih. Jadi pertengahan macam Imam Sayyuti ni dia kata 20. Tak banyak ayat-ayat yang berlaku nasikh dan mansukh dalam Quran. Itu sebab itulah pengiraan di kalangan ulama tu berlaku khilaf yang panjang. Jadi kita tak payah sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sekadar kita tahu maka ilmu ataupun nasikh dan mansukh ini berlaku dalam Al-Quran dan berlaku pada syariat Nabi Muhammad SAW. Datangnya syariat Nabi Muhammad membatalkan semua syariat-syariat yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Yahudi, cuba kita kaji, dia masih lagi mengamalkan syariat yang terdahulu, boleh kahwin dengan adik-beradik. Tuan-tuan Google tengok, memang ada yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi. Baik, ayat kita yang seterusnya, ayat yang 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan tidaklah bagi kamu melainkan Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Jadi dalam ayat ni Allah nak sambung balik yang berkaitan dengan ayat yang 106 tu. Allah kata Allah berkuasa untuk menjadikan apa saja langit dan bumi. Allah berkuasa untuk mencipta manusia. Allah berkuasa untuk menghidupkan orang, mematikan orang. Maka Allah juga berkuasa untuk menghapuskan sesuatu hukum dan mengekalkan sesuatu hukum. Makna Allah berkuasa untuk menasahkan hukum atau Allah berkuasa untuk mengekalkan hukum. Jadi Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah jawab balik berkaitan dengan orang-orang Yahudi ini. Dia tak percaya kepada Tuhan, maka Allah jawab, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah kata dalam ayat ini, usah peduli apa yang diejek oleh musyrikin, oleh yang Yahudi yang engkar tentang berlakunya nasikh dan mansukh ini, maka tak usah kamu hiraukan wahai orang-orang Islam dengan hinaan, dengan cercaan mereka, dengan ejekan mereka kepada kamu.
Maksud ayat ni Allah nak abang. Pasal apa? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tak ada orang yang mampu menolong kalian melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita serah kepada Allah. Tak payah duk hiraukan mereka. Nah, Allah habaq kepada orang-orang muslimin. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-108, am turidu da an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qab wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu, dan siapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran maka sesungguhnya ia telah sesat daripada jalan yang lurus. Nah, ni masih lagi berkaitan dengan orang Yahudi dengan musyrikin. Sebab nuzulnya, kata Ibnu Abbas, ayat ni diturunkan kepada Abdullah bin Abi Ka'ab dan sebahagian daripada orang Quraisy. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, dia minta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ij'al lana as-safa zahaban. Wahai Muhammad, jadikanlah bukit Safa sebagai bukit emas untuk kami. Meminta. Wa wasi' lana ardul Makkah, luaskanlah bumi Mekah ni untuk kami. Wa fajr al-anhar khilalaha tafjira, jadikan sungai-sungai yang mengelilingi mengalir di kota Mekah. Dia minta, bila hang boleh buat macam tu wahai Muhammad, nu'min bik, kami akan beriman kepada kamu. Itu cara orang Yahudi, orang musyrikin. Maka Allah turun ayat ni nak jawab balik. Adakah hampa minta kepada Nabi itu macam mana orang-orang pengikut Nabi Musa minta kepada Nabi Musa? Macam tu kah? Akhirnya mereka tidak beriman. Ingat tak lagi kisah kita berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang dulu? Kisah apa? Minta man dan salwa tu turun daripada langit. Bila bagi makan daripada man dan salwa tu tak cukup lagi, minta benda lain pula. Minta nak tengok Tuhan baru nak beriman. Kemudian minta apa lagi? Macam-macam dia pun minta. Itu kisah-kisah pengikut Nabi Musa. Allah tanya, adakah kalian nak jadi macam tu? Meminta kepada Nabi Muhammad macam mana pengikut-pengikutnya minta kepada Nabi Musa. Jadi turun ayat ni Allah jawab balik. Nah, kemudian ada lagi seorang yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ini lagi dahsyat, dia minta. Dia kata, "I'tini bi kitabin minas sama." Muhammad minta turun kitab daripada langit, fihi min rabbil alamin, tertulis daripada Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Ila ibnu Abi Umayyah, kepada Abi Umayyah, macam tulis surat tu. I'lam anni qad arsaltu Muhammad ila nas. Tulis itu, ketahuilah bahawa aku mengutuskan Muhammad kepada seluruh manusia. Oi, macam tulis surat. Macam raja tulis surat, ni sekian, ini adalah utusanku. Contoh macam itulah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjawab balik pertikaian mereka. Kemudian ada lagi orang yang minta kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau kamu nak kami beriman kepada kamu, bawa kami berjumpa dengan Allah dan kami berdepan dengan para malaikat. Wah, ni itu kedegilan orang-orang musyrikin. Ini berkaitan dengan ayat 108. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang 109.
wadda katsirun min ahlil kitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang ni Allah bagi amaran supaya kita ni orang Islam hati-hati, hazar, waspada dengan musuh-musuh Islam, zahir dan batin. Allah suruh kita jaga-jaga. Wadda katsiran min ahlil kitab, banyak di antara ahlil kitab iaitu Yahudi dan Nasara suka kalau kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sudah nyata kepada mereka kebenaran, yakni Nabi Muhammad SAW. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Banyak di kalangan ahli kitab dia pernah apa? Suka kita orang Islam yang dah masuk Islam kembali murtad ke agama asal. Mereka akan usaha dengan macam-macam usaha, dan mereka akan menimbulkan berbagai-bagai helah, berbagai-bagai taktik, berbagai-bagai benda nak tashkik. Apa dia Ustaz kita nak panggil tashkik? Kita panggil benda nak omong apa? Tipu daya tashkik dia menimbulkan isu-isu supaya kita meragukan benda tu. Ini yang berlaku di kalangan ahli-ahli kitab dan Yahudi ini. Mereka menimbulkan tashkik, ragu-ragu kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi Allah berfirman, jawab dalam Quran balik, dia kata biar mereka, wasfahu, tinggalkan mereka, maafkan mereka, hatta ya'tiyallahu bi amri, hatta sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bantu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tunggu masa. Akhirnya selepas daripada peristiwa ni, maka Allah perintahkan untuk berperang dengan Bani Quraidah. Perintah untuk halau Bani Nadir daripada Madinah, dan mereka dikenakan cukai dan sebagainya. Allah perintahkan orang Islam supaya bersabar. Asbab nuzul ayat ini dia berkaitan dengan seorang Yahudi yang bernama Huyai dan Abu Yasir Akhtar. Dua orang ni, mereka di antara orang yang sangat-sangat bermusuh dan dengki kepada orang-orang Arab. Dia nak kalau boleh tu orang yang dah masuk Islam tu kembali kepada agama yang asal. Kalau Yahudi masuk balik Yahudi, Nasara murtad jadi Nasrani. Kalau orang Arab yang dah masuk Islam kembali kepada menjadi orang-orang musyrik, menyembah berhala. Maka Allah turunkan ayat ini. Dia usaha sungguh-sungguh supaya orang-orang yang dah beriman ni murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam perkataan dalam ayat ini sebut hasadan, hasad. Orang Yahudi ini bukan mereka tak tahu bahawa Nabi Muhammad ni diutuskan. Ada dicerita dalam Taurat, ada cerita dalam Injil yang berkaitan Nabi akhir zaman. Tapi ada satu penyakit dalam diri mereka tu hasad. Itu saja. Hasad sebab apa? Sebab Nabi tidak diutuskan daripada Bani Israel, tapi Nabi diutuskan daripada keturunan Nabi Ismail. Itu saja, dengki yang tu saja. Sanggup menutup kebenaran. Apa saja yang Nabi bawa, mereka petikai, kerana mereka ada satu benda, hasad. Penyakit hasad. Dia dalam Islam ni ada dua.
Satu nama hasad yang mazmum, yang tercela. Orang dapat kebaikan, iri hati nak kebaikan tu hilang daripada orang tersebut. Itu yang mazmum, yang tercela. Yang kedua adalah yang mahmud, yang terpuji. Yang terpuji ini dipanggil ghibtah. Ada beza sikit. Dia tengok kawan kaya, dia kata tak apa, alhamdulillah, tapi dia nak jadi kaya macam tu untuk bantu orang. Tengok kawan tu alim, alhamdulillah, dia pun mai nak jadi alim juga. Bukan dia tengok tu orang tu alim, pandai sangat buat santau. Itu dipanggil hasad yang mazmum. Hasad yang mahmud adalah ghibtah dipanggil. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata la hasada illa fisnatain. Tak boleh hasad melainkan dua benda. Rajulun atahu Allahu Quran fa huwa yaqumu fi ana al-lail wa ana an-nahar. Kita kena hasad dengki kepada seorang lelaki yang Allah bagi dia Quran, dia membaca siang dan malam. Kita boleh dengki, kita nak tiru dia. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberi, seorang lelaki yang dibagi harta oleh Allah, dia gunakan untuk kebaikan siang dan malam. Maka kita ghibtah di situ, kita nak tiru dia. Itu adalah dengki yang baik, yang patut kita tiru. Nah, yang lain daripada itu kita kena jauhi. Nah, kena, sebab Nabi SAW kata al-hasadu ya'kulu apa? Hasad itu bagai umpama api yang memakan kayu api. Kalau kita tak jaga, dia akan bakar semua, akan memusnahkan semua orang. Jadi dalam ayat ni Allah nak tegur juga, jangan bersifat dengan sifat dengki sama macam orang Yahudi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ayat yang seterusnya, ayat yang 110, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basira. Dan berikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat, dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Jadi Allah nak bagi tahu kepada orang-orang muslimin, orang yang beriman, nak mengatasi masalah orang-orang Yahudi yang dengki tadi. Nak buat macam mana? Abaikan mereka. Bila abaikan orang-orang Yahudi, kita nak buat apa? Allah kata laksanakan ibadah, wa aqimus salah, dirikan sembahyang, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Depa biar depa, kamu buat kebaikan yang berterusan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kamu lakukan kebaikan daripada diri kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa sembahyang? Sembahyang ini adalah untuk islahkan diri kita. Zakat untuk islahkan masyarakat. Lepas tu kena zakat dengan sembahyang ni duduk sekali, selalu disebut dalam Quran. Islah diri, islah masyarakat. Dua benda tu. Bukan suruh duit bila dapat makan seorang-seorang. Kena belanja anak-anak untuk kegunaan duit. Wa aqimus solat, sembahyang. Sembahyang pun kena jaga. Kena cek balik kita sembahyang. Sebab apa? Bila lepas daripada sembahyang, ada hadis Nabi SAW anjurkan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Sebab apa? Sebab faedah dia, bila kita sembahyang kadang-kadang kita lalai, tak khusyuk dan sebagainya. Untuk menampung balik benda tu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa tu jangan tinggal. Ada hadis Nabi SAW. Bukan saja wirid yang dibaca setiap kali lepas sembahyang. Kemudian tengok pula sembahyang kita masuk macam mana. Waktu muazzin dah qomat tu,
Kita nak bangun terus ke, ataupun kita nak duduk ke, kita nak bangun masa dia kata qamatus solah ke, semua ni kena mengkaji. Duduk betul-betul, jari kaki kita tu berapa jengkai. Kadar dalam mazhab Syafi'i 1 jengkai, bukan kangkang tu. Nak bagi bisa tengok dah, cari sendirilah dah. Lagi tak rapat dengan orang sebelah tu dia. Kadar sejengkai. Kan duduk kena tengok ke tempat sujud, bukan boleh duduk tengok rata tengok. Sebab apa tengok tempat sujud? Untuk mendatangkan khusyuk. Sepanjang sembahyang tengok ke tempat sujud, kecuali waktu asyhadu alla ilaha illallah, kita angkat tu, kita pandang kepada jari. Sunat kita tengok. Boleh tak kita pejam mata? Boleh. Kalau benda-benda yang melintas itu mengganggu khusyuk kita, kita boleh pejam mata. Tu kena mengaji. Akad tangan nak takbir untuk ihram tu macam mana? Nak mai kok ni ke? Mai kok ni ke, macam-macam. Hak gulung pun dah. Tu kena mengaji. Nah mai kadar mana? Hazu aman kibah duduk betul-betul, tapak tangan duduk betul-betul bau. Ibu jari ni duduk di bawah telinga, cupin telinga. Jari atas ni sama dengan atas ni. Kok tu kan. Jari ni renggang sikit dan menghadap ke kiblat. Kena terbuka. Itu ada semua. Kena pakai tambah sunat lagi. Kita kena pakai baju sembahyang. Jangan di surau hanya pakai baju, di rumah nak sembahyang sunat tak ada baju. Kita kadang-kadang kena tengok juga. Nah, dia menutup ini. Ada hadis Nabi suruh tutup. Sunat dia lagi apa dia? Kita tak meletakkan ridak. Tak ridak yang tengok kadang-kadang ulama-ulama letak sunat. Pakai kepiah. Sunat. Tambah lagi pakai serban. Orang kita, dia kata dia pasal apa tak pakai serban, tak pergi haji lagi. Pakai, tuan-tuan dan perempuan, pakai. Untuk kita nak melaksanakan dia, walaupun dia sunat, dia mendatangkan pahala. Itu imam kita kena pakai dah serban. Tak apa, time kita main surau kita pakai. Kita pakai serban, jangan malu. No, kalau makna kata malu, tak apa, nanti saya tolong balut. Kita bagi ijazah sekali, ijazah serban. No. Lepas ni kita amal. Itu benda-benda yang nak menjaga sembahyang kita. Kadang-kadang kita dah mengaji macam-macam dah, tapi sembahyang duk macam tu juga, tak mana tak kena. Ada satu ulama daripada Yaman, dia karang satu buku yang cerita dalam tu 500 sunat dalam sembahyang. Daripada mula sebelum sembahyang sampai kepada bagi salam, 500 sunat. Tuan-tuan, kalau kata khatam tu, kata guru saya Syekh Nuruddin Alim, kalau kita hafal 500 dan melaksanakan 500 sunat tu, cuba kira berapa banyak kita tinggal. Berasa kita buat tu tak sampai 100 lah. 100 tu pun berterabur. Itu sembahyang. Wa aqimus salah, barulah khusyuk. Barulah khusyuk. Wa atu zakah, tunaikan zakat. Zakat untuk membina masyarakat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dan salah satu daripada semayang ni apa dia? Kita main semayang ba'ah, dia untuk tautan ukhuwah itu. Itu salah satu daripada islah dalam semayang. Jadi Allah kata di sini kepada orang Islam pada waktu itu, abaikan orang-orang Yahudi. Terus duk kira dengan apa? Tetap kita kukuh dengan iman, dengan kita melaksanakan sembahyang, menunaikan zakat, mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu kita serah kepada Allah. Sebab apa? Innallaha bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang zahir, apa yang batin daripada setiap makhluknya. Allah mengetahui. Nah, jadi tuan-tuan dan puan, Imam ni Sayyidina Umar dia pergi di Baqi', perkuburan Baqi' tu di Madinah. Dia bagi salam. Lepas bagi salam, dia kata, aku membawa berita, wahai orang-orang yang ada di dalam kubur,
Hampa tahu tak? Sayyidina Umar kata, bini hampa yang hampa tinggal itu dah kahwin lain dah. Reta yang hampa tinggal itu dah dibahagi-bahagi dah. Rumah yang hampa tinggal itu dah orang lain duduk dah. Jadi apa yang ada pada hampa? Lepas pada tu dengar satu bisikan suara yang menjawab, mana apa yang kami sumbangkan daripada harta kami, kami mendapat ganjaran pahala, dan apa yang kami kedekut daripada harta tak mau derma, maka dia menjadi sia-sia. Nah, dicerita, nah ada dalam tafsir Munir, ada cerita berkaitan dengan apa nama? Sayyidina Umar pi di kubur bawa berita. Bini hampa yang hampa tinggal dah kahwin lain dah. Rumah hampa orang lain duduk dah. Nak kata apa? Apa yang ada di dunia kalau kita tak lakukan benda tu untuk kebaikan, untuk jadikan bekalan di hari akhirat esok, maka dia akan menjadi sia-sia, tak berguna seduit. Nah, sebab tu Sayyidina Ali kata khairuz zad at-taqwa, sebaik-baik kalian itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya-Allah apa? Tak? Masuk dah nak? Okey, masuk. Insya-Allah kita sampai ke ayat yang ke-110. Sekali lagi kita akan masuk ayat yang ke-111. Nah, ayat yang ke-111 12 ini masih lagi cerita dengan orang-orang Yahudi. Kemudian masuk satu cerita lagi, ayat lagi berkaitan dengan pengurusan masjid, pengurusan tempat semayang. Dalam tu ada beberapa perkara yang perlu kita pelajari. Jadi wallahu alam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu adalah atas kelemahan kita sebagai manusia. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.